makbulkan sebiji macam yang kita minta. Satu. Kedua, Allah tak makbulkan macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiga, Allah tak makbulkan atas dunia, Allah simpan untuk kita yang terbaik akhirat nanti. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak kepada Tuan Pengerusi acara. Bahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Tuan Pengerusi Surau Al-Islamiyah, kampung yang paling muhibah di Malaysia. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan sampai kita syurga malam ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adapun kita walaupun dalam suasana PKP kan, kita ni berjaga-jaga kan, janganlah kita hebat mana bercakap kan, kadang-kadang takut ke penyakit ke takut ke Allah. Wah iya dah kan, dia ada orang cakap macam tu kan. Jadi orang ni 9 tuan-tuan, orang yang cakap macam tu 9, akal 9, tak cukup 1 nak cukup 10. Maknanya orang ni tuan-tuan ada masalah. Bukan apa, dalam Islam pun takut ke Allah salah satu Allah Ta'ala tak bagi kita buat benda yang memudaratkan. Jadi mana kita boleh elak, kita elak lah. Mana boleh jaga, kita jagalah kan. Contoh takut ke Allah ke takut ke penyakit ni kan. Makan ni lah dia ayat kan. Talan dan semua benda kan. Tapi pun ada benda boleh makan, ada benda tak boleh makan. Tapi hari ni bukan kita nak cerita bab penyakit apa, bukan nak sebut tentang penyakit coronavirus, tapi segala penyakit-penyakit yang ada dekat dalam dunia ni sebenarnya, penyakit-penyakit yang ada dalam dunia, baik sakit jantung, baik sakit darah tinggi, baik sakit macam-macam, baik kes-kes tragedi yang berlaku, kes bunuh lah, kes rogol lah, kes rompak lah, mencuri lah, pecah amanah, semua berpunca daripada penyakit hati. Tu sebenarnya tak ada benda lain dah. Penyakit gaut hati kat punca kan. Time makan tak beringat, tentulah kan. Sedangkan hukamak dulu-dulu pun berhapasan kan, dia kata keselamatan jasad terletak pada sikit yang makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikit yang makan. Boleh makan, tapi jangan banyak-banyak. Makan sampai tersandar pun bondo kan. Makan sampai hilang lah, tak boleh nampak kipas tu, 5 nampak dah kat rumah atau sandar kan. Benda ni berlaku bila bulan puasa. Balas dendam tempoh puasa tu kan. Boleh dah nak sebut pasal puasa ni sebab tak lama mana dah kan. Iya dah tak lama, bulan 3 ke puasa sebelum kan. Makin copek puasa kan. Apa ayat tu? Saya nak tanya hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa ayat yang sesuai bila kita cakap tiba-tiba dah habis 2020 kan. Tiba-tiba dah nak puasa balik. Tu tanda apa tu? Tanda apa tu? Nak mati lah tu. Bila masa tu rasa cepat, makna dah dokek tu. Tu ya. Dulu masa kecil-kecil kan, masa budak-budak dulu, hui lamanya nak tunggu waktu berbuka puasa. Tu waktu budak-budak, sebab dia masa tu tak banyak fikir lagi, dia fikir nak berbuka. Bila masuk sekolah menengah, hai kejap dah berbuka. Tapi lambatnya nak raya. Dulu.
Sebab dia fikir dia sibuk siang tapi dia nak buka puasa malam, okey, tapi masalah nak nunggu raya tu 30 hari lama. Tapi macam kita baru je puasa tu dah puasa balik. Macam tu. Kita puaslah menulis. Siapa yang bekerja dia ada masalah bila menulis, nak membiasakan tulisan 20-20 tu. Bila dia tulis tarikh 20-20 tu pengkar lah tangan tu. Tiba-tiba dah nak masuk 2021. Tu mana hati kita ingat mati okey tu. Dekat dah kita ni dengan mati ni. Iya. Tu pun tanda Nabi sayang kat kita. Nabi minta umat aku besok umur janganlah bagi panjang-panjang. Tu tanda Nabi sayang. Apa hal pula? Ada yang cakap kalau Nabi sayang kita, tentu Nabi minta kita panjang umur. Sebab Nabi kenal umat dia. Anak-anak Adam ni panjang cita-cita. Bagi botih nak poho. Kan? Umur cukup lah tu. Tu sebab Nabi kata anak-anak Adam ni tak payah bagi umur panjang. Ya Allah, umur umat aku ni yang lebih panjang. Bagi lebih kurang aku aja, Nabi kata. Anak-anak Adam, Nabi sebut kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Berapa ramai orang cakap, aku besok pencen tak payah fikir apa dah. Duit kalau SP aku banyak. 500,000 okey tu, relax, tak payah fikir apa. 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank. Kau kata itu tak payah fikir. Kojo lah lagi kan. Contoh lah kan. Contoh kan. Makna tak cukup lah tu. Kan. Anak-anak nikah minta dengan dia. Apa masalah minta dengan dia. Mak ayah cukup lah. Kita dah susah-susah sampai mana ayah anda bonda yang dah sampai tahap pencen tu cukup lah tu. Pandai-pandai lah dia nak hidup anak-anak tu. Kan? Setakat tolong sikit-sikit boleh lah. Kita pun ada usia tua kita nak selesai kan? Kan? Nak pergi haji, nak pergi Makkah, pergi umrah. Nak sedekah, nak wakaf sana, wakaf sini. Nak pergi kuliah agama. Pergi kuliah agama nak sedekah juga. Kan? Macam tu lah contoh. Jadi mana apa-apa pun berbalik ke hati. Itu buat umur panjang. Nabi tak minta umur panjang, senang. Supaya kita boleh bajet umur kita berapa. Siapa yang berani angkat tangan? Saya rasa umur saya sampai 150 tu angkat tangan. Tak ada dah. Tak ada kan. Memang tak lama dah. Orang Malaysia ni purata umur 60 tahun. Siapa yang 70 tahun tu bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar vaganza. Jadi tak salah bercita-cita panjang-panjang mana. Kita tengok kan Profesor Diraja berapa umur dia meninggal? 98 ni. Sebab dia jenis rajin baca, rajin menulis ilmu tinggi. Kan? Kita membaca signboard sila pakai emas pun tak nak baca. Contohlah kan. Membaca amalan mulia. Kita kan baca signboard keluar situ. Cuba tengok toilet kita, cuba tengok. Kita tulis sila jaga kebersihan tandas ni, tak ada dibaca dah. Payah. Letak pantun, baru dia faham. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing, harap jirui. Macam tu. Faham? Payah apa nak. Baru dia masuk, lain macam untuk siap ni kita kan. Letak pantun, baru faham. Kan? Baca tuan. Jadi Nabi pun bosan. Nabi kata umur jangan panjang-panjang. Kita boleh agak. Tengok. Kita pencen 55, 58. Kebanyakan 55 lah. 56. Kadang-kadang tak sampai tunggu. Dia dah tengok dah boleh pencen. Dia pun pencen lah. Dia pun bersara. Kan? Sebab apa? Masa dah habis. Dan masa dah pencen, anak-anak kebanyakan dah lepas-lepas dah. Dah kahwin, dah apa, dah ada kehidupan sendiri. Apa nak buat lagi? Pergi surau. Kan? Jangan malu lah. Sampai tahap usia tua tu satu pencapaian. Saya beritahu. Menurut ulama' terdahulu, orang ni, setiap manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Siapa yang tua tu maknanya dia lepeh 99 perangkap tu. Apa perangkap tu? Dekat highway, bom, accident, kereta sebelah. Sikit lagi nasib baik kereta kita tak kena. Terlepas satu perangkap.
Kalau tidak dengan kita tibabit sama. Tanah runtuh, habis. Tenggelam, habis semua rumah. Rumah kita yang elok. Terlepas satu perangkap lagi. Nampak tak? Orang tu baling, apa ada orang tiba-tiba tak apa gila kan. Dia bawa pisau mengamuk. Habis dia tikam semua orang. Dengan kita lah terlepas. Kena kek tangannya sikit. Terlepas perangkap kematian. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kematian ada satu perangkap yang manusia tak boleh lepas. Iaitu perangkap usia tua. Peh tua tu kira ji'un ni lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu ya. Habis. Selesai. Kan? Sadaqallahul azim. Tu ya. Kan? Tak ada apa panjang. Kalau kita umur macam umat Nabi Nuh, kan? Umat Nabi Nuh. Nabi Nuh umur berapa tahun? 950 tahun. Kalau umur kita macam umat Nabi Nuh, kosong surau ni. Silap-silap kan yang pasang video ni kan, Abang Abu ni pasang. Dia on dia, Ustaz nak kena habis kan, Ustaz tolong tekan off. Dia pun balik. Dia suruh saya yang off kan sendiri. Bayangkan tu kan. Itulah tahap kan. Aduh. Jadi itu sebab kita datang. Ya okey lah. Malu Ustaz, dah tua baru datang surau. Okey lah tu. Kan? Allah suka orang tua beribadah. Tapi Allah lebih suka orang muda beribadah. Allah suka orang kaya sedekah. Tapi Allah lebih suka orang susah yang bersedekah. Nampak? Faham tak tu? Faham ya? Sebab ada anak-anak muda datang ni. Baguslah. Kan? Datang, Ustaz. Jangan malu-malu. Sedekah. Bagi berapa yang ada. Tabung tongak. Melakap ke dinding. Mana tabung? Tak ada tabung. Oh sini dah. Oh ada tengok. Oh nampak lut sinak. Lain macam tabung macam Curamin nampak masuk berapa. Tu yang langsung tak jadi masuk tu. Kami takut riak Ustaz. Ayat kan. Sedekah tuan Jadi kan Nabi sebut juga tentang bagaimanakah tentang hati kan. Nabi sebut apa? Nabi kata hati ini adalah bahagian yang paling penting dalam tubuh badan manusia. Dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Jika baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Sekiranya tidak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Nabi dah pesan tu, hati kita ni nak kena jaga. Ya? Untuk itulah salah satu fungsi agama kita adalah menjaga hati agar tetap baik. Namun seringkali seseorang tak faham bahawa tujuan penciptaan manusia adalah hidup dalam pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga muncullah penyakit hati menurut Islam, yang mana daripada hati sehingga sampai satu tahap boleh merosakkan akidah seseorang. Apakah punca sakitnya hati orang ini? Apakah puncanya penyakit hati? Punca yang pertama adalah kurangnya keimanan. Tak percaya. Kan? Tak percaya. Dia tak percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul, perangai tu. Dia mengaku dia Islam dari segi IC saja. Kan? So, hati dia sakit lah. Itu sebab dia mempertikaikan. Dia kata apa? Dia main logik lah. Dia main logik. Saya pun tak faham matematik Yang kita faham lah, kalau tak dapat air kosong, kan, dapat air kopi sikit lah. Macam tu. Tak dapat air kopi, dapat air kosong jadilah. Macam tu. Itu matematik yang mudah lah. Tapi dia orang cakap, kalau nak tutup pusat arak, nak tutup kedai arak, kena tutup pusat tafiz. Kan bangang matematik itu. Perbandingan itu tak kena. Itu contoh orang yang ada penyakit hati lah. Saya tak cakap orang Malaysia ni tahu orang mana tak. Tapi macam tu lah. Bunyi macam tu lah. Dan lepas tu dia boleh cakap, waktu hari korban ni kata dengan ayat Dia kata kalau mimpi Nabi Ibrahim tu, kan, suruh semoleh anak kan. Kalau Nabi Ibrahim kalau dia mimpi semoleh anak, maka tu mimpi setan. Dia cakap macam tu. Jadi itu ayat yang dia cakap oleh orang yang tak mempunyai kepercayaan. Jadi sedangkan mimpi Nabi Ibrahim tu nak menguji. Kenapa? Tu sebab lain kali baca sirah, baca kisah, baca Quran, baca hadis, baca. Apa sebabnya? Nak uji Nabi Ibrahim. Allah uji, bukan senang nak ada kekuatan hati yang macam tu. Di mimpi suruh semboleh anak.
Nabi Ibrahim berkahwin dengan isterinya Hajar, isteri Hajar ni. Bukan senang dapat anak. Bertahun-tahun kahwin tak dapat anak. Dapat anak pula berpisah tak dapat duduk sama. Sekali bila dapat duduk sama, Allah Ta'ala suruh dia sembelih anak pula. Nak uji kau sayang Allah lebih ke sayang anak lebih. Macam gitulah. Berapa ramai orang tak datang surau sebab sayang anak lebih. Anak ajak pergi pasar malam. Tu punca lah. Kan? Jom pergi masjid. Jom. Malam ni janji kita pergi surau sama tau. Jom. Abang janji malam ni makan sama. Bini yang cakap. Tak jadi. Bini punya hal. Saya bukan suruh semboleh bini tu dah. Ni tak habis cerita lagi ni. Dengar baby tu ni. Kan? Jadi Nabi Ibrahim nak semboleh lah. Tanya dulu, wahai isteriku Siti Hajar, apakah pandanganmu? Aku mendapat mimpi supaya menyembelih anak kita. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar kata, wahai suamiku, andai kata mimpimu itu disertai dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Tapi seandainya mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia mainan tidur. Nampak? Makna dua-dua kemungkinan tu isteri dia bagi. Cuba kalau kita, abang malam tadi mimpi kau nak semboleh anak kita, apa pandangan kau? Leha, bukan nama sebenar. Tidur tu tengah hari membuta nak semboleh anak. Itu kita tak sama mimpi Nabi Ibrahim dengan mimpi kita. Tak sama. Tanya pula dengan anaknya Ismail, nak double confirm. Wah Ismail, aku dapat mimpi yang aku kena sembelih kamu. Apa pandangan kamu, wahai anakku Ismail? Apa jawab dia? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, laksanakanlah ia. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Steady. Cuba anak kita, Long, abah dapat mimpi nak kena sembelih kau ni, apa pandangan kau? Macam ni lah abah. Kalau nak sembelih, elok sembelih hangah. Dagingnya lebih. Jangan tu. Tu anak kita dia lepeh nyawa dia. Kan beza. Tak sama. Malahan Nabi Ismail siap ajar ayah dia. Kalau nak sembelih aku nanti, sebelum kau sembelih, kau dah letak kat leher aku tu, kau ambil kain, kau tutup mata kau tu. Aku takut nanti kau bila kau nampak aku, kau tak tergamak nak buat. Macam tu sekali Nabi Ismail ajar. Ada satu riwayat beritahu. Kan? Ya. Dan orang-orang keliling dah cakap, gila Ibrahim ni. Hari ni anak dia nak disembelih. Besok jangan-jangan kita pula. Nak beritahu apa? Benda yang Allah suruh mesti akan ada. Cakap-cakap orang. Lah pergi surau macam lah baik sangat. Kan cakap-cakap orang tu. Kan orang yang tak pergi surau, aku tak pergi surau okey je hidupku. Aku tak kacau orang. Memang kau tak kacau orang. Tapi kau tak sadar ke yang rezeki kau murah? Mungkin salah satu sebab dekat surau ni semua mendoakan kesejahteraan semua orang. Mana pernah imam doa untuk dia ya? Imam doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, seluruh di doa. Pernah dengar imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan juga makmum yang hadir saja ya Allah, yang lebih mampu lah. Mana ada? Tak ada kan? Mana ada kan? Macam itulah. Jadi makna kata itulah keadaan dia. Jadi Nabi Ibrahim waktu nak sembelih kan, ada riwayat menyatakan dah tutup tu sembelih tu terpercik darah kena kat muka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nak mengotak-ngotak tubuh badan dia. Tarik kain, tengok rupanya yang dia sembelih adalah seekor kibas. Makna Allah nak uji ya. Makna jadi hikmah dia, sembelih tak sembelih pun. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa lagi nak cakap? Apa dosa kita tak buat, tapi Allah bagi peluang kita bertaubat. Kan? Malam tadi berapa ramai yang tidur nengok masa Chelsea kalah malam tadi. Saja bakar kan. Terlalap tertidur nengok wrestling, terlalap tertidur nengok TV. Tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi, sayang Allah kayak gitu. Dan bila pagi tadi hidup lagi, tak ada siapa pula yang kecewa. Ya Allah, kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kan? Allah sayang kayak gitu. Jadi keimanan kita. Keimanan kita penting. Jadi jangan tuan-tuan, jangan dilayan orang yang pening tuan-tuan. Layan orang pening, kita pun pening sama.
Orang gila dibahas-bahas. Jangan dibahas orang gila ni. Orang gila yang tadi yang menyamakan pusat kedai arak ni dengan Ustaz Tafiz, jangan dilayan. Gila, jangan dilayan. Orang gila kalau dilayan, kita gila sama. Ada satu orang gila tu, dekat Mantin, Seremban. Dia masuk ke satu sekolah bawa mantu pancing. Pengawal keselamatan tu dah kena orang gila ni. Yang kawan seorang, wih, orang gila ni, biar. Dia tu gila tu, biar. Dia pergi kat padang tu, so dia pun pacak nunggu. Datanglah pengetua sekolah tu ditegur, nak cakap orang gila jangan dilayan. Pengetua pergi ditanya, banyak dapat ikan? Dia tanya orang gila tu. Orang gila tu jawab, kau gila, kau ni padang mana ada ikan? Nah, sekarang siapa gila cakap? Dah cakap dah. Jangan dilayan orang gila. Tak pasal-pasal lah kan. Jadi mana kata, mantapkan keimanan kita. Hati yang tidak memiliki keimanan lama-kelamaan akan menjadi penyebab matinya hati. Lakukanlah cara bagaimana mengaji, solawat, sembahyang, ibadah semua. Jaga. Kan? Kalau boleh, sentiasa memperbaiki ibadah kita. Untuk mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara. Takut tak sampai bagi hari ni, maknanya confirm kena panggil lagi. Itu sebenarnya. Yang kedua, punca penyakit hati yang kedua, kerana banyak yang mengeluh. Allah, aduh, apalah nasib aku macam ni. Alah, hujan pula. Semua mengeluh. Kan? Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia amat kedekut. Itu dah. Kan? Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menjawab terkena penyakit hati, seperti malas, juga iri hati, dengki dalam Islam. Jangan mengeluh. Kenapalah dia, bukan aku. Dia naik pangkat, mengeluh. Orang dapat ni, mengeluh. Tak apa, relax. Kan? Rezeki masing-masing. Rezeki tak pernah tersalah alamat. Jangan putus asa. Kan? Walaupun kita telah terlepas Mira Filzah. Dan diheboh-hebohkan pula tentang Nilofa. Bakal. Maka teruskan berdoa. Ayat kan. Contoh, berkeluh kesah kawan tu, doakanlah kebahagiaan orang lain. Itu aja. Kan? Kadang-kadang kita ni susah tuan. Aduh, ya tak puas hati dengan orang. Mengeluh, sikit-sikit mengeluh, duit sikit mengeluh. Cuba tengok ayat kita, tengok. Wah, banyaklah gaji kau banyak bulan ni. Mana ada? Tengok, marah malaikat tu, malaikat catat tu. Dah elok ada gaji, dia khabar tak ada. Mana ada? Dia cakap. Banyaklah gaji kau. Adalah sikit. Itu pun malaikat marah tu. Dah elok banyak, kata sikit. Marah. Wah, banyaklah gaji kau bulan ni. Alhamdulillah, syukur. Sudah. Macam tu ayat paling baik. Mengeluh. Bila kita sakit dan Allah bagi kita sakit, Allah hantar 2 malaikat pergi tengok kita. Pergi tengok apa dikhabar kat simpulan-simpulan ni. Dia cakap apa? Kau tengok Samsul tu cakap apa bila dia demam? Allah, agar Allah saja bagi aku ni demam ni, biar aku boleh rehat agaknya. Alhamdulillah. Malaikat pun report balik ke Allah. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Maha mengetahui saja bagi kau jawab kat malaikat. Malaikat kata, ya Allah, si Syamsul ni dia syukur ya Allah, bila dia demam ni, dia kata mungkin kau bagi dia demam sebab nak bagi dia rehat. Maka Allah Ta'ala jawab apa? Kalau begitulah katanya, kalaulah dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, kalau dia hidup akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu sebab orang yang elok demam semua benda nak buat, basuh kereta, basuh motor, komeh rumah, monobel, mensen rumput, semua dia buat bila dia elok demam. Dah ganti daging dan darah dengan daging darah yang baru. Tu dia. Tapi kalau pergi ke rumah tengok Samsul tu kata apa? Allah, demam pula, mati lagi baik. Malaikat pun report balik. Kalau macam itulah katanya, Allah Ta'ala beritahu apa? Suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Nampak? Jangan baik-baik. Bila Allah Ta'ala suruh sembah Tuhan selain dia, mana Allah tak nak pedulikan kita. Jadi jangan kita pening-pening kepala. Kenapalah apa aku minta tak dapat, doa tak dapat. Memanglah
Kena faham. Bila kita minta dengan Allah, yakin ada 3 je. Bila minta dengan Allah, berdoa kepada Allah, ada 3 je. Pertama, Allah akan makbulkan sebiji macam yang kita minta. 1. Kedua, Allah tak makbulkan macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiga, Allah tak makbulkan atas dunia, Allah simpan untuk kita yang terbaik akhirat nanti. Tu tu. Tosadu anjing nampak. Dan jadi hukum mengeluh ni adalah dilarang. Jangan kita mengeluh-ngeluh lagi dah. Semua yang Allah bagi tu semua sebab tanda Allah sayang kat kita. Kan? Malahan bila ada ujian Allah Taala bagi kat kita, sebenarnya Allah nak meningkatkan darjat kita, nak tengok the way, cara kita respon pada masalah kita. Kan? Malahan barang siapa yang 40 hari, kata ulama, barang siapa yang 40 hari berturut-turut tak diuji dalam hidupnya, 40 hari turut-turut tak ada ujian, elok hidupnya. Berhati-hatilah, kerana berkemungkinan dia jauh daripada rahmat Allah. Elok semua, okey je semua 40 hari turut-turut. Contoh ujian, keluar kan, basah lah selipar ni, ujian. Keluar pula sebelah lain pula ni, ujian. Kan? Keluar, selipar hilang. Kan? Tak apalah, selipar hilang. Apa dah selipar? Berapa sen mana, Pak? Tapi setiap hari hilang. Nampak? Macam tu kan. Tu masalah kan tu kan. Jadi mana ujian tu. Jadi lepas tu dia datang kaki ayam. Rupa bila datang kaki ayam balik ada selipar. Macam mana tu? Contoh kan. Yang ketiga, kurang bersyukur. Rasa kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah akan menyebabkan penyakit hati. Dengan mengikuti cara bersyukur menurut Islam, hati akan terhindar dari pelbagai penyakit hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kita baca surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan, lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, kamu tak syukur, azabku amatlah pedih. Kita tengok balik matematik Allah bagi kat kita. Tadi matematik yang kita baca tadi satu hal, satu part yang Allah bagi kita. Contoh yang kita faham, kau tolong aku bagi, kau tak tolong aku tak bagi. Itu kita. Tapi Allah pula bagi kita, kalau kau syukur, aku bagi melipat kali ganda. Tapi kalau kau kufur, azab lah aku bagi kat kau. Lain pula matematik Allah bagi. Sebab apa? Kenapa pula kufur ni Allah Ta'ala bagi siasaan? Sebab syukur tu kata Imam Al-Ghazali ada 4. Pertama, sebut dengan mulut. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Kedua, dengan hati. Sedar siapa yang bagi nikmat. Allah bagi. Bukan manusia. Allah bagi. Sentiasa sedar. Yang ketiga, tindak tanduk perangai kita melambangkan orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Tindak tanduk perangai kita ni, semayangnya, puasanya, ibadahnya, jaga. Kalau kita tak jaga ibadah, maka kita masuk kategori orang tak syukur. Tu sebab kena azab. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itulah dia syukur. Itu sebabnya Nabi pun pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat. Allah tarik nikmat sikit ya, tengok ke mana hidup kita. Allah bagi penyakit gaut. Nak pijak sakit, jalan sakit kan. Macam mana hidup kita? Kita rasa macam, aduh kenapalah hidup macam ni. Kadang-kadang macam tu kali, wah gaut kat kaki ya. Tangan kaki lo makan bertambah makan. Nampaklah. Ada seorang saudara saya selalu buat cerita ni. Dia tolong orang aksiden, dia kena langgar, dia pula aksiden. Dan dia pula tak sadar selama 3 bulan. Lepas 3 bulan elok semua, badan dia fizikal elok, boleh jalan macam biasa, senyum, cakap macam biasa. Tapi Allah tarik satu nikmat dia, iaitu lidah dia tak rasa apa. Macam mana kita? Lidah tak rasa apa. Makanlah apa mana, pedas, masin, masam, manis, tak ada rasa dah.
Macam awak lah, tolan, gop macam tu masuk. Masa kali pertama dia makan, dia lempar pinggan dia rasa kecewa sangat. Masa tu. Ujian Allah bagi. Nampak tak? Macam itulah hidup kita ni. Allah bagi ujian. Sikit dia, lubang hidung tersumbat. Mengamuk dulu. Allah, aduh susah nak tidur, hidung macam ni. Bini, awak ni marah siapa? Bini lah. Nampak? Tak masa-masa bini pun terbabit. Nampak? Kan? Tu dia. Tu sebab kita kena faham. Syukurlah Allah bagi lubang hidung satu lagi. Kan? Bahagia ni tuan-tuan. Bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Hoi, power ayat tu. Kan? Bahagia tu bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Apa yang kita ada ni kita seronok dah. Kita dah ada isteri, dah ada anak, dah ada keluarga, kita dah ada masyarakat. Rumah kita taklah besar sangat, tapi dekat kampung ni kita seronok dah. Ada masyarakat kawan-kawan yang macam ni. Kan? Tuan-tuan bayilah ke Putrajaya tu. Kan best duduk Putrajaya. Apa best cakap? Kita tengok. Tengok tak, ingat tak berapa 4-5 tahun lepas, ingat tak? Yang seorang tu meninggal dalam rumah tu. Dah 5 hari baru tahu jiran tu. Dah berbau baru tahu. Dia cakap apa? Kat sini kan tak sidai kain dah risau. Pasal pula tak sidai kain ni. Mana kan? Orang kampung ni betul lah. Lah tak nampak apa lah kat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ui. Dah kan dia tak jawab salam, dia main ui. Kan. Macam tu kan. Itulah. Dah tua-tua ni macam ni lah Ustaz. Penyakit banyak. Anak pun tak nak dengar cakap kita. Macam tu kan. Dah tua-tua jangan dogi dengar cakap anak. Tahu. Anak-anak ni nakkan yang terbaik untuk mak dia. Harapnya lah kan. Syukurlah ada anak. Anak berapa cik? 9. 9 anak. Yang menyambil balik tangkabun bagi 9. Anak-anak semua baik-baik. Mak cakap lah, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah kawan-kawan mak kau ngaji tu ajak pergi rombongan. Mak tak bayar lagi. Berapa bayarnya mak? 500. Kau banyak pun. Nanti kami bank in. Kasih mak gimana? Tambun. Itulah grup mengaji nak pergi The Lost World of Tambun. Doktor Kojo kan. Dokek kan. Sebab dia siap bilik hotel dengan makan sekali. Iyalah pergilah mak. Pergi. Anak pun bagi. Ada apa-apa lagi mak? Tak bagus tak anak macam tu kan. Tu rezeki tu. Syukur alhamdulillah. Anak walaupun sibuk tapi dia ingat bank in duit kat mak dia kan. Yang daripada yang balik hari-hari minta duit dengan mak, lagi nak menengajang rasa kan. Kalau macam tu. Mak cakap je mana apa tu lah. Mak tengok jinjiran semua ni. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit ni. Ceret menjerit bendanya mak. Masak air. Mak pokak tak terang terbakar dapur tu dah. Macam mana? Itulah orang pakai air yang tokan-tokan tu. Tokan-tokan tu sajuk. Tokan-tokan tu panas. Tahu tak? Perempuan tahu tak? Apa dah? Kowe sebut Kowe tak taja ceramah kita malam ni, jangan disebut. Sebutlah mesin air. Kowe. Saya saja bagi mesej kepada semua produk-produk di luar. Kalau nak nama anda disebut, sila taja kuliah maghrib dan kuliah subuh. Kan? Betul kan? Jangan disebut nama tu. Dan begitu juga yang keempat. Apa puncanya? Puncanya adalah selalu buat benda-benda yang tak elok, buat maksiat. Boleh menyebabkan hati kita keras sehingga sukar untuk mendengar nasihat yang baik. Orang kalau dah biasa buat jahat, dengar benda baik pun susah. Aku dengar-dengarkan imam lah. Kenapa dengan imam? Imam kan. Dia baru cakap, lepas tu yang seorang ni tegur. Tengok dia bagi nasihat. Tak baiklah ngumpat pasal orang. Alah macam lah kau baik sangat. Kena lah. Masa tu lah nak beritahu susah nak terima nasihat yang baik.
Kan? Orang yang suka berbuat maksiat akan menjadi ego, hatinya menjadi keras dan mudah emosi, cepat marah. Itu dia. Kan? Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu ini diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Nampak tak? Jadi nafsu ni memang sentiasa menyuruh pada kejahatan, baik benda-benda tak baik. Marah, bongi, aduh je. Itu sebab kita kena sabar banyak-banyak. Kan? Nah, itu sebabnya dalam Quran sebut la taqrabuz zina, jangan dokek, bukan buek dah, jangan dokek. Kan? Abang jumpa dia sekejap je, tak ada apa-apa pun, kita kawan je. Tak ada. Tak ada dokek pun bahaya. Dokek dan mula pandang mata. Bila mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata-kata. Lantas hati berubah berbunga mekar, bertukar berubah menjadi perasaan yang gundah gulana. Tak kala itu terlupa dia siapakah dirinya. Jangan lupa saksikan setiap jam 7 malam. Macam itulah drama aku 7 tu. Makna kata bahaya, kan, bahaya. Kan, jadi pandai jaga. Boli nombor ekor dah hari-hari boli, tak rasa apa. Kau ni tak baik tau, main nombor judi ni haram. Aku ikhtiar. Ayat dia nampak. Wah, asam betul. Jawapan ni confident nak tu. Ikhtiar kan. Dompet tu kono pula tu. Dah kono dia belanja lah orang surau. Hari ni saya belanja, mam. Hari ni hari jadi saya, dia kata. Hari yang menjadi tu, bukan hari jadi tu. Jaga-jaga. Kan? Tu dia. Kemudian berbuat syirik. Ada orang buat syirik, kan? Percaya ke benda lain selain pada Allah. Pergi berdukun, berbomah, berpawang, berjampi-jampi, kan? Pergi walaupun kita pergi tapi kita tak percaya, tetap berdosa. Pergi percaya pula, syirik. Memang. Jumpa imam, tolonglah imam. Tolonglah imam. Kenapa? Imam tanya. Apa hal? Ni rumah saya dah 3 hari sakit nak bersalin, tak beranak-beranak. Perut dah tarik dah, tak mau keluar budak lah. Habis macam mana? Tak tanya lain. Dah tanya bidan kampung tu lah. Dia kata suruh langkah perut bini tu 3 kali. Jangan buat syirik. Kurafat tu jangan buat. Suami apa ni? Imam lah posan kat suami tu. Itulah imam, tolonglah tawarkan air ni mama. Imam pun tengok air ni dah tawar, nak tawar apa lagi? Imam baca lah apa-apa. Baca apa? Selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi. Dia lah ajar imam tu baca apa macam mana? Imam pun dia tak ya pula. Imam pun bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak tahu. Orang kalau baca tu kan langsung berbisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allah la ilaha illallah. Dah habis tu dia tiup je. Habis tiup capek tutup, takut terkeluar selawat tu tadi. Agak macam tu lah. Nah, bagilah isteri kau minum sudah selawat 3 kali. So selawat ke? Selawat nanti lepas tu dia minum. InsyaAllah. Doa lah banyak. Bagi kat bini bini minum langsung beranak. Besok tu beratur panjang depan rumah imam, semua bawa botol. Nampak sekarang percaya kat siapa? Percaya kat imam ke percaya kat Allah? Nampak tak? Imam pun beritahu, imam dah cakap saya ni hanya mendoakan semua ke Allah Ta'ala. Faham tak? Kan? Tu dia. Tolak benda-benda. Dan banyak benda-benda syirik tu. Jangan lalu bawah syirik khurafat kan. Jangan lalu bawah penyidai. Nanti jadi apa? Mak kan? Macam lah. Nombor satu selagi tak kahwin. Nombor 2 tak boleh kahwin. Langkah bondo. Tak bondo mana tak tahulah. Macam kan? Terantuk kepala. Tantuk balik semula. Saya nanti mak kau mati. Kali kedua hantuk lagi kuat yang pertama, langsung dia mati kan. Tak apa bondo. Jangan ambil gambar bertiga, nanti yang tengah mati sama aja. Kalau menyarap kan kaki jangan naik tengah, nanti mak mati lu. La ilaha illallah, tahu tu.
Entahlah tuan-tuan, kan macam-macam hari ni kan. Tu dia. Doa ni berapa ringgit bayar, doa ni berapa ringgit bayar. Oh, ada macam tu. Oh. Macam konsultan pula kan. Penceramah pun sama. Ada penceramah. Tak ada 3,000 tak datang, tak ada 5,000 tak datang. Memang. Apa nak kira. Dulu boleh bayar 300, 200, 300 boleh datang, 50, 60 boleh datang kan. Asal sekarang tak datang. Tapi yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Tak jual. Tak ada lah kan. Okey je. Saya tak ada salah pun kan. Bagi 1,000 saya datang, bagi 10,000 saya datang, bagi RM50 pun saya datang. Risau. Tapi itulah sekali. Datang ni dah apa? Kilo tu jauh datang. Tak ada saja. Sajalah. Risau pula benda hari surau. Tak adalah okey. Ya tuan-tuan. Betul. Saya berapa banyak kuliah subuh ke kuliah duha orang bayar RM50 100. Okey ya. Tak salah. Dah tu kemampuan dia kan. Baik macam mana? Mana lah penceramah tu? Oh tak ada. Mesti 5,000. Hotel mesti macam ni. Apa masalah dia ni? Tak faham. Dia cakap tu mulut keluar meh lah. Tak tahulah. Apa benda Apalah tuan-tuan. Saya dulu pernah orang bayar saya berapa? 30,000 satu ceramah. Main-main. 30,000 satu ceramah. 1 jam setengah. Rupa salah envelope. Pulang balik. 5 minit yang mengasuh pegang envelope tu. Tak dapat envelope tu, pap, saya masuk dalam bank 30,000. Mak gila banyak. Lepas tu telefon ni, tuan minta maaf tuan, salah sampul tu. Rupa duit tu duit catering tak bayar lagi, penceramah lain pun tak dapat duit lagi, apa semua dalam tu. Dia tersalah bagi kan. Tak apalah. Okey ya. Iya tuan. Mengasuh paling tidak mengasuh penceramah yang paling mahal dalam Malaysia walaupun 5 minit masuk kan. Mana ada penceramah bayar macam tu 1 jam setengah 30,000 tu cari mana ada kan. Orang yang macam ni tu pun yang bayar 10,000 tu pun pagi sampai malam. Saya 1 jam setengah pak. Jadilah kan walaupun kena pulang balik jadilah kan? Iya tuan-tuan. Satu lagi yang paling saya gemar kuliah subuh. Sebab kuliah subuh ni fresh. Pagi kan. Kita ada banyak lepas tu menjolang torang. Lepas tu jarang tak ada sarapan lepas tu. Kan? Ni malam ni ada tak ni? Kalau setakat mihun tak payahlah kan. Tak ada lah gurau yo. Sini kau tak gurau tak boleh tuan. Gatal badan kena gurau. Kemudian yang keenam, lalai berzikir. Zikir ni apa? Zikir ni nak ingat ke Allah. Kan? Nak ingat ke Allah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak zikir. Kan? Zikirlah banyak-banyak. Tu sebab bila kita tengok kan, bila kita tengok majlis-majlis kenduri tahlil kan, buat kan, kat Perak buat lagi, alhamdulillah buatlah. 2 pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil kan. Dia kata zaman Nabi lu tak buat, semua dengan kau. Wah, ada orang cakap. Sebenarnya memang zaman Nabi tak buat, tapi tahlil tu apa? Tahlil tu zikir. Kita ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tu zikir lah tu. Kan? Tahlil dia ingat Allah. Itulah tahlil. La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan pergi Suamban, tuan-tuan tahu apa maksud tahlil. Hilang-hilang lutut baru doa. Mana ada pendek-pendek daripada zaman arwah Mufti Syekh Murtada dulu. Memang zikir banyak-banyak. Itu kalau orang Perak sampai sana kalau tak biasa lah kan. Kono pula, ni ada lagi, ni ada lagi kan. Ini tolak bala ke cari bala ni dia kata. Dah keluar dalam hati dia kan. Tak, sebab kalau tak kena tahlil, belum tentu lagi kita buat sendiri kat rumah. Kan? 2 pahala yang paling besar dalam kena tahlil. Pertama zikir, yang kedua makan. Betul? Kan zikir tu la ilaha illallah. Dia macam dia zikirlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu baca lagi. Rabbi yasir wala tu'asir ya karim.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Sampai hujung. Afdhalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibalun 1000 kali. Itu yang la ilaha illallah. Makin lama makin laju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang seorang la ilaha illallah. Mana dah panik seorang. Seorang tu dah panik tu. Panik tu. Dia saja nak ingatkan imam dah lama dah ni. Dia dah kan, tak apalah, tak apa, okey kan. Al-Fatihah, doa pula. Doa pun tak ada pendek-pendek tu. Lepas tu barulah berbaloi lauk udang galah kat dapur tu, tahu. Ini zikir pendek-pendek, Al-Fatihah. Wah, dah nak makan dah, nampak tak? Iya, kan. Zikir banyak-banyak, kan. Tak mana zikir ingat Allah banyak-banyak. Sebab tu dia. Makan tengok tu sebab tuan rumah niat sedekah, nampak tak? Pek pahala. Tu lah orang cakap ni tak adalah ni benda tu zaman Nabi tak buat. Nabi ajar kita sedekah kat orang. Tu sedekah tu. Kan? Jadi jangan dengar tuan-tuan. Cakap orang yang lahir salah hari bulan ni jangan dengar. Pergi kubur tak boleh baca apa? Mana ada baca Yasin kat kubur ni tak boleh teh. Kalau baca Yasin tak boleh kat kubur, nak baca surat khabar. Bangang betul lah orang ni. Orang payahlah dia ni kan. Dah pergi sana kau tak apa pun sedekah. Bacalah Fatihah kau, bacalah Yasin kau, baca Quran. Rapik baca Quran satu Quran baca kalau boleh kan. Kan? Ayo kirimkan doa yang baik-baik untuk arwah ni. Kan? Kemudian dah nak isyak. Okey sikit. Yang ketujuh, terlalu mengejar dunia. Jangan kau kejar dunia. Dunia ni sementara. Sampai masuk habislah dunia ni. Bayanglah ketika zaman Nabi dulu, ingat tak zaman ketika Isra Mi'raj, ingat tak? Isra Mi'raj kan Nabi tengok macam-macam peristiwa. Lepas tu nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Jibril kata, itulah dunia. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua dunia tu. Zaman kita lebih lagi. Tu tanda-tanda dah banyak lah. Termasuklah pakai emas pergi surau. Tu tanda roket nak kiamat tu. Ya, mana pernah terfikir pakai emas pergi surau. Hari tu berapa lama kita hari tu fikir dapat tak pergi surau balik ni. Kan semua tak lagi surau. Semua semayang kat rumah. Aduh hikmah. Barulah kita sadar kat rumah kita sejadah ada 2 helai. Barulah Abah itu tahu dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Dah kau nak jadi imam ditutuh 2 surah je kan, baru dia tahu ada surah lain. Anak lagi pandai. Anak sekolah tahfiz, anak sekolah agama, perubah ni tu. Baru dia tahu Abah jadi imam. Qul huwallahu ahad. Anak dah agak dah anak kata. Anak dah tahu Abah baca ayat apa. Kan? Kemudian yang ke-8, penyakit hati, berbangga dengan amal. Aku rasalah dalam kampung Muhibah ni, aku paling banyak zikir saya. Rumah ayat Aku dah ukur dah daripada simpang sana bawa ke sini. Aku rasa aku paling beriman kali. Mak gila tu. Dia berbangga dengan amalan dia. Kata tak aku pergi Makkah berapa kali dah. Aku pergi Makkah aku ingat tak kurang 10 kali lah. Mak ayat dia kan. Yang kawan tu terkabil dia sekali pun tak nak sampaikan nak cakap apa. Kan? Tu dia. Kan? Jangan berbangga benar dengan amalan kita kan. Dan kita pun tak tahu betul tak amalan kita tu. Kan? Kadang sempurna tak? Kan kesempurnaan ibadah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Kan? Jadi saya tak perlulah panjang-panjangkan. Ya, ada orang tu datang. Besan tu dah lama tak jumpa. Besan tu lama betul tak jumpa kan. Pulang sihat, alhamdulillah. Burak orang azan maghrib. Allahu akbar. Dah azan nak kita sembahyang jemaah. Tak apalah awak sembahyanglah dulu. Saya sakit perut. Nanti kejap lagi saya join sama. Dia pun masuk bilik air. Yang kawan tu Allahu akbar. Rakaat pertama. Naik rakaat kedua, yang besan tadi pun sampai. Dia pun usik. Pam jadi Allah akbar, dia ikut. Sampai rakaat ketiga, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun pusing. Kau bukan ada 1 rakaat lagi kau? Aku tu malas semayang dengan kau tu. 1 rakaat pun nak kira kau. Gila betul. Bukan aku kira, Allah Ta'ala kira tahu. Dia main sanang-sanang. Nampak tak? Dia tak ada ilmu macam tu lah.
Kan? Amalan tak lengkap tuan-tuan. Yang kisah yang mu'alab tu. Yang mu'alab ke sobat ada satu mu'alab tu, dia dah biasa. Dia dah biasa, dia pada dalam lapis asar tu, dia pisang tu dia colup-colup dalam topung tu. Colup balik-balik dalam topung tu. Kan? Kuali nyalakan api tu panas betul-betul. Azan maghrib, Allahu akbar. Lapisan pisang tu, dia nak colok topung dalam kuali, dia pun masuk semayang. Api tu dah sukat elok tu. Sedang elok imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan bangun pergi tengok kat kuali tu, tinggal nak angkat dengan pisang. Timing dia. Apa malam tu imam tu ayat. Imam baca surah Al-Kafirun malam tu. Tak apa bono imam tu kelabu pula malam tu. Bismillah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum. Dekat situ imam tu pun apa laku kat situ, wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala. Tuan-tuan, jadi imam ni kadang macam tu. Mana poin ni? Yang belakang mu'alab ni, oh hanguih lah ni dia tu. Hanguih lah kau misal aku ni, dia tu kan. Mu'alab ni, dia ilmu tak ada. Dia kalau orang ada ilmu, dia akan sebut subhanallah lakum dinukum. Tahulah imam tu dah. Kan. Dia tak ada ilmu. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dia pun sambung. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Batal lah semayang ke bercakap. Kan macam tu lah. Orang tak ada ilmu. Yang ke-9, orang ada penyakit hati sebab meninggalkan solat. Jangan tinggalkan solat kita. Dan yang ke-10, tidak mahu bersedekah. Tak nak ada sedekah. Kedakut. Sedekah tuan-tuan. Sedekah pertama dia akan mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, memanjangkan umur. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Sehat walafiat. Boleh semayang macam biasa. Kan? Kemudian lutut okey, tak ada masalah. Kan? Isteri pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar tolu jadi ayam, gila betul. Kan, suami pandai jaga hati. Semua rezeki tu. Anak pandai-pandai, semualah. Jadi demikianlah halnya tentang penyakit hati. Maka hati-hatilah agar terhindar dari penyakit hati. Kerana penyakit hati dapat menyebabkan kekafiran. Sebagaimana firman Allah SWT, dan ada pun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 125. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama, walaupun simple ringkas, sama-sama